علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Yang saya kasihi pengacara majlis yang berusaha di jawatan kuasa Masjid Ibadur Rahman, Taman Seri Serdang, yang saya kasihi sahabat saya, ahli panel, saya moderator. Selalu kalau saya pergi Selangor, kalau kami berdua dia jadi moderator. Cak Ayam je. Kali ini saya minta jadi moderator. Jadi tanya soalan senang. Tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi rahmati Allah, tajuk kita ialah mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, tuan-tuan tengok digelar sebagai apa? Kalau sebut Sayyidina Umar akan sebut radhiyallahu anhu. Kalau kita sebut sahabat, radhiyallahu anhum. Kalau Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Mereka diberi gelaran special. Kita ada gelaran juga. Apa gelaran kita? Allah yarham. Itu gelaran kita. Allah yarham, Allah yarhamah, almarhum. Mereka digelar sebagai radhiyallahu anhu, was-sabiqun al-awwalun, orang yang dahulu, yang terawal. Di antara apa? Minal mujahidin wal ansar, minal muhajirin wal ansar. Di kalangan orang yang terdahulu ialah orang yang berhijrah daripada Mekah Madinah, dan wal ansar, iaitu orang yang tolong, yang duduk di Madinah. Lagi apa? Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikut mereka yang dalam keadaan baik. Orang dahulu, orang hijrah, orang yang menerima, orang ansar, dan orang yang ikut para sahabat ini, maka disebut dalam surah At-Taubah apa dia? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Hebatnya tuan-tuan, Allah meredai mereka dan mereka juga meredai Allah. Tajuk ni kita nak bicara, kita nak sembang santai-santai ni. Para sahabat diberi satu gelaran yang special. Kemudian lepas para sahabat tabi'in yang disebut sebagai Imam Al-Ghazali disebut apa? Rahimahullahu ta'ala anhu. Nampak? Special gelaran. Kita ni tak tahulah gelaran yang tu kita dapat almarhum ataupun Allah yarham aja. Takut Allah tak redha kita. Kita nampak macam hebat sangat dah. Kita nampak macam terkenal di bumi. Kan, sebut Profesor Madya, Datuk Dr. Izhar Arif, semua orang kenal. Dalam IG orang kenal, dalam Facebook orang kenal. Ni baru-baru ni terkenal dalam TikTok, hampir 2 million orang tengok. Bila saya derakah dia terkejut. Rupanya jenis takut bini imam jenuh. Jenis terkejut tuan-tuan. Kan, viral sampai 1 million orang tengok video tu. Di dunia ni orang kenal, takut-takut di akhirat esok malaikat tak kenal kita pun. Yang tu kita takut tuan-tuan. Kan, malaikat tanya siapa tu? Ustaz Abdullah Khairi. Allah, sedih tuan-tuan. Yang tu yang takut. Kalaulah kita nak jadi macam apa nama Uwais Al-Qarni, walaupun penduduk dunia ni tak kenal, tapi ketika mati malaikat berbondong-bondong tuan-tuan turun, kerana dia di antara makhluk yang dikenal di langit. Kita nak yang tu tuan-tuan, supaya Allah, kan, para malaikat kenal kita. Bila kenal ni tuan-tuan nak apa lagi? Jamin syurga lah. Dunia ni tak ada yang paling nikmat tuan-tuan bila kita boleh masuk syurga. Kan, kawan-kawan butuh kita pun ramai dah meninggal, dah mati tuan-tuan. Dua minggu lepas sahabat saya Fadli Saidun bawa motosikal, kemudian kena serangan, jatuh, meninggal. Sedangkan setahun lepas tu anak dia meninggal, dia pula meninggal. Seorang-seorang Allah ambil nyawa kita. Sebab itulah kita harap Allah kenal kita lah dan para malaikat kenal kita di padang mahsyar nanti. Ustaz, macam mana kita nak supaya Allah, malaikat kenal kita di sana esok? Sila Ustaz. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati kekanda saya Ustaz Abdullah Khairi, pengurusi ahli jawatan kuasa, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini tuan-tuan, saya dapat bersama-sama dengan jemaah dan orang kampung Masjid Ibadur Rahman. Dan yang paling gembira sekali, saya dapat jumpa sahabat saya, kekanda saya tuan-tuan. Patutnya AJK Masjid nak ambil saya ke hotel, tiba-tiba dia telefon, tak apa Syekh, mana nak ambil. Kami ni tuan-tuan baru jumpa 2 hari lepas dekat Terengganu. Yang dia jauhkah aku terkejut tuan-tuan. Habis geng-geng Profesor UPM hantar WhatsApp, macam mana boleh terkejut terangkat kaki. Saya kata saya kena jauhkah terangkat kaki ya. Kalau Prof kena jauhkah dan Prof ada kat tepi, mati tu kan. Sebab semua Prof dia punya jauhkah tuan-tuan, la ilaha illallah, memang terkejut semua. Tapi tuan-tuan, itulah kasih sayang. Kami rapat kerana Allah Ta'ala, bukan sebab bakat, bukan sebab jawatan, bukan sebab kemasyhuran. Tapi kita kawan kerana Allah Ta'ala. Ada kadarnya bila time dia perlukan nasihat, saya bagi nasihat. Ada kalanya saya perlukan nasihat, dia bagi nasihat. Itulah sahabat. Kita berkawan kerana pangkat dan jawatan, tetapi kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala. Kami bincang untuk forum saya, Ustaz Abdullah Khairi dan juga Ustaz Hasnin kat mana tuan-tuan? Dekat Mekah tahun 2014. 2014 dekat Madinah. Dekat Madinah Al-Munawwarah, dia punya apa? Dia punya tiang berapa? Ingat tak? Ingat apa? 318. Oh, ingat lagi. Tiang 318 syarif sesat. Jumpa kat belakang, terbaring sembah. Apa macam mana kita nak buat ni? Kita nak buat forum apa nama 3 orang. Alhamdulillah balik jadi kenyataan sampai hari ini. Sebab apa tuan-tuan? Kerana Allah Ta'ala. Jadi maka bila sebut tentang nak mendapat redha Allah ni tuan-tuan, banyak jalan-jalan yang disebut oleh para ulama. Pertama, tuan-tuan yang dikasih sekalian, para sahabat dia dapat redha Allah Ta'ala. Ada sebab. Sebab apa? Sebab yang pertama, kata Ali bin Abi Thalib, al-khawfu minal jahil. Mereka ini sangat-sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Kita ni tuan-tuan nak dapat redha Allah macam mana? Tak lain dan tak bukan takut pada Allah dalam semua keadaan. Bila jadi pemimpin, takut pada Allah. Bukan senang tuan-tuan jadi pemimpin. Bila jadi pemimpin ni dia akan diuji dengan apa? Dengan duit. Bila diuji dengan duit, diuji dengan dia panggil hawashi, orang keliling. Rasuah. Yang ketiga, diuji dengan rasuah, projek. Dia akan datang. Tadi saya dengan Profesor Datuk, kalau tuan-tuan buka, dia ada profesor ulung. Kat Malaysia ni ada 5 orang profesor ulung ni. Yang saya kenal 5 orang, Bukit Tepik. Tapi ulung ni hanya universiti tertentu je yang ambil ulung. Sebab gaji dia pun besar, dia PA bagi. Dia fikir untuk negara dan antarabangsa. Profesor Datuk Dr. Syamsul ni dia ada kat Penang ni pak, satu flight dengan saya tadi. Sembang dia kata, Syekh, kita ni ahli akademik kalau nak kaya tak payahlah. Takkan kaya kita jadi ahli akademik sebab gaji kita dibayar oleh JPA. Tapi dia kata bila kita terlibat dengan pentadbir, dia terlibat dengan pentadbiran, terlibat dengan projek, aku ni profesor dia kata, pegang takbir sikit je jadi bahagian tender dekat universiti, dekat KPT. Dia kata, kau tahu tak apa jadi? Orang tahu aku ni minum kedai mamak mana dekat Seremban. Dia kata, bro kat itu. Dia jadi dia kau aku ni Profesor Ulung, umur 70. Dia dah tak fikir dah, dunia-dunia tak fikir dah. Gaji dia 40,000 kat atas. Dia fikir aku nak sampaikan ilmu aku je. Kalau USA tu kat Amerika Syarikat sebut nama dia, orang kenal Syamsul Abdul, orang pakar teknik. Dia kata, kau tahu aku jaga bahagian kelulusan tender. Orang yang hantar tender tu dia tahu aku minum kedai mamak mana. Kau bayangkan macam mana aku nak hidup senang. Macam mana aku nak hidup senang? Stres aku. Dia datang-datang, Datuk, saya nak bayar. Makan kedai mamak dia nak bayar, aku tak bagi. Apabila setakat kedai mamak aku boleh bayar. Kau jangan
Tak payah sibuk-sibuk bayar. Dia hafal macam tu macam kucing kurang. Itu baru seorang profesor yang jaga tender dekat universiti dan teknik. Bagaimana bila pegang jawatan yang lebih besar? No, baik. Bang, bukan setakat kedai mamak dia bayar. Beli kedai mamak bagi ini. Tak beli. Tuan-tuan, ini benda beli. Itu sebabnya SPRM mainkan peranan dia. Tapi nak bagi tahu kita takut dalam semua keadaan. Itu sebab al-khawf minal jannah. Itu sebabnya radhiyallahu anhum itu diberi pada para sahabat. Sahabat yang bila sebut tentang takwa, orang cukup luar biasa. Ali bin Abi Thalib bila cakap, bila dengar ayat-ayat tentang takwa, mengalir air mata. Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali ni? Bukan orang biasa, tuan-tuan. Ali bin Abi Thalib, menantu kepada Rasulullah SAW, boleh menangis, tuan-tuan. Kita yang bukan menantu Nabi ni, dengar ayat takwa macam tak ada apa, tuan-tuan. Bukti dia khutbah Jumaat. Ya, masa khutbah Jumaat ni khatib bukan main. Ibadallah, ibadallah, ittaqullah. Elok ni tidur, tuan-tuan. Kecuali Mamat ni jadi khutbah. Kalau dia khutbah memang tak tidur, baca-baca, bangkit, ada yang terkencing tu dah. Sebenarnya itulah khutbah. Khutbah ni bukan dia baca. Dia kena angkat suara, itu panggil khutbah. Al-khitabah, mengangkat suara pada tempat yang betul, menurunkan suara pada tempat yang betul, menangis pada tempat yang betul. Itu sebabnya Umar bin Khattab bila dia bagi khutbah, dia pegang pedang, masa semangat dia akan semangat, masa menangis balalat lihyatuhu, sampai basah janggut Umar bin Khattab. Itu hebatnya takwa. Oleh kerana itu mereka dapat radhiyallahu anhu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tuan-tuan, kenapa mereka dapat radhiyallahu anhu? Al-amalu bit-tanzil, beramal dengan Al-Quran yang ada, tuan-tuan. Itu sebabnya saya selalu bagi tahu kepada rakan-rakan, insafkan diri saya dan juga kawan-kawan. Kita ni, tuan-tuan, nak bagi, orang kata apa? Nak bagi dapat rahmat Allah, dapat keberkatan daripada Allah, dapat redha Allah, fahamlah Al-Quran yang kita baca. Sekarang ni, tuan-tuan, geng-geng orang kata apa, Ustaz, yang anti-Islam, plural apa? Plural, geng-geng plural lah. Kita ingat ni, dia ada geng plural, dia ada geng apa, free thinker, dia ada golongan apa, yang liberal ni, tuan-tuan, jaga-jaga. Di Indonesia dah tersebar luas liberal ni. Tapi alhamdulillah mereka juga ramai ulama yang banyak membantu. Liberal ni bahaya sebabnya tafsir ayat Quran ikut kepada otak dia. Na'udzubillah. Contohlah, tuan-tuan, saya pergi Indonesia, kami ada conference dekat Indonesia, jadi bacalah surat khabar. Bila baca surat khabar tu, ada seorang artis, dia panggil artis ni penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut, kalau dangdut ni, dia kalau joget dia pusing. Jadi bila baca tu, dia tulis situ seksi anugerah ilahi. Surat khabar ni, saya bila tengok tajuk dah semangat nak baca dah. Tengok tajuk semangat nak baca. Apa benda dia baca? Bacalah kita. Bila baca tu, dia rupanya dia ada temu ramah artis tu. Kenapa kamu begitu seksi sekali, gitu dia kata. Kenapa kamu begitu seksi sekali? Dia jawab, kita manusia telah dibutuhkan oleh Tuhan. Dibutuhkan itu bukan bawa mau pindah ni banyak ayat. Dia ayat Indonesia. Dibutuhkan tubuh badan yang cantik. Ia diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kamu baca dalam Quran, Tuhan juga menjelaskan, dia terjemahan, tapi saya tahu ayat tu. Ayat tu dia apa? Ala bi ni'mati rabbika fahaddith. Ayat tu. Tidakkah dengan nikmat Allah itu kita kongsi-kongsikan? Makna ayat tu dia tafsirkan, aku memiliki tubuh badan yang cantik, maka aku kongsi-kongsikan. Maka bila lelaki yang tengok, mereka tengok, waduh, bersyukur dia. Kan bengong kita dibuat ni. Dia tafsirkan ayat ikut kepala dia. Ini dipanggil liberal. Bahkan dia kata, dia tulis itu, dia kata, bila orang lelaki tengok mereka berzikir, mereka menyebut Allahu Akbar, kebesaran Allah, tidakkah itu saya mengajak mereka ingat kepada Tuhan? Sudah.
Kan dah lain maknanya tuan. Ayat tu bukan untuk tunjukkan kesaksian, tetapi Allah suruh ala bi ni'mati rabbika fa'addis. Tidakkah dengan nikmat Allah itu kamu kongsi-kongsikan dengan apa? Dengan memberi dan infak. Itu maksud ayat sedekah. Ayat infak bukannya ayat tunjuk kesaksian. Kalau itu letih tuan. Buat apa Allah suruh tunjuk orang? Betul tak? Tak ada. Allah suruh tunjuk orang sebab itu adalah anugerah Allah yang Allah suruh jaga. Jadi beramal dengan Al-Quran. Sekarang ni kita tuan-tuan sedihnya, Al-Quran itu kita tidak jaga betul-betul. Kadang-kadang orang bukan Islam datang tanya, apa maksud perkataan Allah? Kita tak boleh jawab. Tuan-tuan, saya ramai kawan-kawan bukan Islam, Chinese bukan Islam, Indian bukan Islam. Dia orang datang, what the meaning Allah? Kita pun kata Tuhan yang kita sembah, ayat tu aku pun ada. Aku pun ada Tuhan. Kalau kau kata kau ada Tuhan, aku ada Tuhan. Kat situ kita dah gabrah. Lah kena kita kata, you ambil nombor ni, dia nombor Ustaz Abdul Akhir. Kau ambil nombor ni, Ustaz yang akan jawab. Mana boleh? Jadi kita ni adalah hamba Allah yang kena faham Al-Quran. Tuan-tuan, percayalah, bila orang bukan Islam dia tanya tentang Islam, kita kena jawab dengan bijaksana. Kita kena jawab dengan betul. Kalau tidak, tuan-tuan, apa faedah Al-Quran ada dengan kita? Itu sebab bila ustaz-ustaz, ulama-ulama datang mengajar tafsir dekat masjid kita sebagai contoh, tuan-tuan, bawalah tafsir itu. Katakan ada ustaz macam kita di masjid kita ni, siapa mengajar tafsir? Polisi. Ni macam tu ni. Adik saya, adik. Oh, adik ha? Adik ha? Roni lah ni. Nama apa Ustaz? Ustaz Fatul Rahman. Oh, Fatul Rahman. Fatul Rahman contohnya. Muslim. Muslim. Ustaz Fatul Rahman, adik Ustaz Abdul Akhir. Tuan-tuan, Ustaz tu datang bawa kita. Kita tak bawa. Bila dia bawa kita, tuan-tuan, bawa lah kita sama tanya Ustaz, apa kitab Ustaz pakai? Kalau lah dia kata saya baca kitab tafsir bahasa Arab, tuan-tuan, cari tafsir bahasa Melayu. Sebab tafsir Quran ni dia tak jauh lagi. Tapi malangnya kita datang lenggang, tuan-tuan. Ini tahap Imam Syafi'i. Imam Syafi'i Allah bagi lain. Bila baca dalam mazhab Syafi'iyah, Imam Syafi'i baca belah kanan, dia tutup belah kiri. Sebab ingatannya kuat. Bila dia baca belah kiri, dia tutup belah kanan, takut dia hafal sekali jalan. Itu sebab masa dia jumpa Imam Malik rahimahullah ta'ala, tuan-tuan, di Madinah, dia jumpa Imam Malik dekat Makkah. Bila jumpa Imam Malik ni, masa Imam Syafi'i datang nak belajar Muwatta, nak baca Muwatta, datang jumpa. Jadi Imam Malik ni dia ada khadam dia ni yang selalu bantu lah. Dia bukan hamba, tetapi khadam yang jaga Imam Malik. Dengar kata ada budak datang nak belajar kitab Muwatta, Imam Malik kata daripada khadam, dapat maklumat daripada khadam ada orang budak muda datang nak belajar kitab Muwatta. Imam Malik pun ambil kitab Muwatta, bagi dekat khadam, kau bagi tahu kat budak kat luar tu, bagi tahu kat dia suruh hafal dulu. Lepas tu dah hafal baru datang jumpa aku. Sebab Imam Malik ni sibuk, masa dia emas. Tapi tuan-tuan, hebatnya bila khadam dia keluar, bagi tahu kat Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, wahai Muhammad bin Idris, telah diarahkan oleh Imam Malik untuk kamu hafal ini kitab. Imam Malik pun jawab, laqad hafiztu, aku dah hafalnya, dan sekarang aku datang nak mengulanginya di depan Imam Malik. Terkejut khadam tu masuk, jumpa dengan Imam Malik. Wahai Imam Malik, budak ini datang dan dia telah pun menghafaz kitab yang engkau tulis ini, iaitu Al-Muwatta. Terkejut Imam Malik, panggil budak tu masuk. Bila masuk, faqara'a alaihi, maka bacalah Imam Syafi'i di depan Imam Malik ke semua hadis-hadis yang ada dalam kitab Al-Muwatta, tanpa salah walaupun satu huruf, dan tafsiran dengan betul tanpa silap. Sehingga Imam Malik kata, fa innaka la khabirun, sesungguhnya kamu ini sangat hebat wahai Imam Syafi'i. Pergilah kamu mencari guru yang lebih hebat daripada apa yang aku ada. Allah. Itu Imam Syafi'i. Tahap Imam Syafi'i, ingatan dia hebat. Maknanya orang ibadah Rahman ni datang tak bawa kitab Imam Syafi'i semua.
Itu bawa kita keluar sahabat kita akan tulis. Ini dia panggil sifat tullabul ilmi. Ada orang hari ni dia tak bawa kitab, dia tulis kat sini. Dia tulis kat WhatsApp, dia type. Ada yang tulis dalam bentuk point, dia bawa tab. Tak apa, yang penting tulis. Saya masa lama belajar dulu kan, masalah kitab saya usul fiqh. Banyak kitab usul fiqh ni, dia kitab-kitab lama. Semua saya tulis kat tepi. Apa yang Syekh saya tulis, baca, saya akan tulis kat tepi. Yang ada tak payah tulis lah, yang syarahan tu, tulis kat tepi. Bila kita balik tuan-tuan, kita belajar master, buat PhD, guru lain pula ajar, benda yang Syekh kita tulis, yang cakap pun ada disebut oleh guru yang lain pula. Tambah lagi, tu sebabnya kitab tu penting. Tafsir tuan-tuan lain, dia bukan terjemahan. Ramai orang ingat tafsir tu terjemahan. Terjemahan lain. Terjemahan harfan dia harfin, dia huruf-huruf dia. Dia tafsir huruf. Macam contoh ayat Quran, Allah kata apa? Sebagai contoh Allah sebut la ikraha fid din, ayat lepas ayat kursi. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Ayat tu huruf dengan huruf, dia terjemahan. Tapi tafsiran yang mendalam, tidak ada paksaan dalam agama. Apa maksudnya tu? Kita tidak boleh paksa orang bukan Islam untuk masuk Islam, tetapi dulu ala akhlaqil Islam. Tunjukkan mereka orang bukan Islam ini kepada akhlak-akhlak Islam, baru orang boleh masuk Islam. Tu tafsir lain, dia mendalam. Dekat Malaysia ni siapa yang pakar tafsir? Salah seorangnya Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Farid Ar-Rafi Abdullah, sahabat baik saya. Siapa dia ni tuan? Ustaz, siapa Ustaz? Ni, siapa Ustaz Farid ni? Indian Muslim, bukannya mamak daripada kecil Islam tak? Tak, Indian Muslim, masuk Islam umur 18 tahun. Hari ni dia pakar tafsir, PhD dalam bidang tafsir dekat Jordan. Tafsir buku dia, tesis dia dibukukan, Allah Akbar, dekat Jordan, tulis dalam bahasa Arab. Hebat tak hebat? Malu kita yang Islam daripada kecil, lahir-lahir itu Islam dah. Dia lahir-lahir bukan Islam. Masa mak dia meninggal dunia, berebut antara jabatan agama dengan apa? Dengan kaum dia. Tapi nasib baik, alhamdulillah, Ustaz Farid nampak dan saksi ibu dia masuk Islam. Tuan-tuan, nak bagi tahu susahnya perjalanan hidup dia sebagai seorang Muslim. Tapi hari ini dia pakar tafsir itu saja. Nombor 2, qari Al-Quran. Dia salah seorang hakim qari peringkat kebangsaan. Tuan-tuan, malu saya kalau dia ada, saya takkan jadi imam. Tak pan. Kita walaupun kita hafal Quran, kita ingat Quran, kita tahu tajwid, tapi saya tak boleh baca sebab dia pandai daripada saya jauh. Saya kata, Syekh, imam Syekh. Dia kadang-kadang ditolak jadi imam. Bila kita jadi imam, mulalah kita rasa macam tak panjangnya mat aku ni. Betul, sebab dia alim. Kan kita tanya, Syekh, betul ke saya baca ni? Padahal baca alam nashrah laka sadrak. Dia boleh tahu kafu ada angin tak ada angin. Dia boleh tahu. Ya Allah, tak boleh baca tu. Jadi nak bagi tahu muslimin-muslimat, beramal dengan Al-Quran ni kita kena ada ilmu tafsir. Belajarlah tuan-tuan, datanglah ramai-ramai. Jangan datang hari ni ramai sebab orang, sebab ceramah. Tak datang sebab nak menuntut ilmu. Sungguh tuan-tuan, anak-anak murid saya kat universiti dia kata, macam mana Ustaz boleh ingat mazhab tu, mazhab ni. Tuan-tuan, sebelum nak ingat, macam itulah kami datang. Bawa kitab ke kanan ke kiri, bawa kitab dalam beg di buku je tuan-tuan. Jadi oleh sebab itu, beramallah dengan Al-Quran. Itu sebab para sahabat dia dapat. Sebagai contoh, beramal dengan Al-Quran. Turun ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai kamu ke tahap al-bir, martabat yang paling tinggi, sehingga kamu menginfakkan apa yang kamu sayang. Siapa datang jumpa Nabi SAW? Tahu tak? Bab. Yang datang jumpa Nabi SAW, datang jumpa Nabi SAW yang nak bagikan apa nama? Bi'ruhaq. Bayruhaq ni dia ada dekat pintu 24.
Kita angkat, dia ada satu telaga. Abu Talha. Abu Talha datang, ya Rasulullah, aku nak bagikan harta tanah yang paling aku sayang ya Rasulullah. Allah naik dulu umur kita tuan. Tanah yang paling cantik, kebun yang paling cantik, orang daripada Syam datang akan singgah, minum, makan dekat kebun tersebut. Dia nak bagi kepada Nabi SAW sebagai wakaf. Allah Akbar. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Tapi tuan-tuan, Nabi kata kau bagi dulu kepada keluarga kamu. Bakhil bah keuntungan untuk kamu ya Abu Talha. Keuntungan kepada kamu ya Abu Talha. Ya Abu Talha, keuntungan kepada kamu ya Abu Talha. Tengok hebatnya Nabi doakan Abu Talha. Dan hari ini antara telaga Abu Talha yang telah diwakafkan ada di Madinah Al-Munawwarah. Berapa juta orang sembahyang sampai kepada Abu Talha. Tuan-tuan, itu satu nikmat yang luar biasa. Ni terbaru kami diberi gaji kan? Apa? Yang tepi jalan Darul Atiq. Darul Atiq. Ya Allah, 4 ekar tuan-tuan. Allah. Ustaz apa nama Ustaz? Ahmad Rizam. Ahmad Rizam. Ustaz Ahmad Rizam, dia selalu pergi ceramah dekat Terengganu. Bayangkan sampai kat sana, dia duduk bagi ceramahnya, tiba-tiba datang seorang hamba Allah, dia kata, Ustaz, boleh tak tolong ambil tanah saya ni, jadikan sekolah tahfiz ke untuk apa yang penting, orang dimanfaatkan untuk kebaikan orang Islam. Dia nak wakaf 4 ekar. Orang selalu nak wakaf dalam hutan tau. Selalu wakaf dalam hutan, jin pun tak masuk. Baru ni saya pergi ada satu tempat orang wakaf kan, dekat mana? Kedah. Tolong. Kawasan Pedu. waktu dia masuk dalam. Allah, dia kata, ini kalau hantar anak balik terus dalam rumah. Ya Allah, ni tak tuan-tuan. Tepi jalan, tepi tu ada petrol nak beli tanah tu dia tak mau jual. Tuan-tuan, tepi jalan betul tuan-tuan, cantik, lurus. Kita main tanah kita tahu, ya Allah cantiknya tanah ni. Dia bagi wakaf lillahi ta'ala. Oh, Akbar. Tuan-tuan, bayangkan, ini dipanggil beramal dengan apa yang dia ada. Al-Quran. Kita nak wakaf untuk masjid je pun. Ada contoh di masjid tuan-tuan, nak masukkan duit dalam dapur begini, kata ya, kalau bagi jangan apa JK buat, budak dah. Bang jangan tanya banyak bang. Ni anak-anak muda ni, tengok dia orang live ni. Kadang-kadang ada orang dia berkira tau, ada ustaz-ustaz berkira tau. Ustaz-ustaz pun berkira pernah lalu balik. Ni budak-budak ni mesti dapat duit banyak tak boleh dah tuan-tuan. Dia orang buat sekurang-kurangnya, kau ada gaji, kau ada duit, ada bisnes, pasang sana pasang sini. Budak-budak ni kadang-kadang dia orang pasang, dia tak ada duit. Betul tak? Dia buat ini sebahagian daripada apa? Daripada dia punya income. Tak salah, ambil lah. Cuma bila kau dah dapat duit nanti, YouTube dah bayar 1,400 apa 14,000 apa tu, jangan lupa lah, bagilah sikit dekat Masjid Ibadur Rahman yang kita orang punya live kan, habis viral sampai 1 juta 2 juta, dia orang dapat duit. Ni adik di depan kemahin badan besar. Anda dapat duit macam mana dia? Contoh, katakan kalau dapat duit, kau jangan lupa ni bagi kat masjid ni. So kurang-kurang 1,000 dah boleh kan? Baru sebulan 14,000, 1,000 untuk masjid. Dia mengasihilah masjid. Sebab apa? Dia sebabkan ambil rakam kat masjid ni, kami dapat duit. Kami dapat duit, ambil lah. Ini wakaf kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk masjid ni. Bah, takkan kira kot untuk masjid kita, bukan masjid orang lain. Mati kat sini juga tak? Tak. Orang kampus ni kan? Betul dia dia. Oh. Tapi dia tak apa, dia ubah dia dah beli lah. Ada gitu. Sahabat dia tuan. Tuan, betul. Beramal. Kita nak amal tu baik. Yang ketiga, ar-ridha bil qali, kata yang bin Abi Thalib. Sebab apa sahabat-sahabat Nabi boleh hebat? Sebab mereka redha dengan sedikit. Tuan-tuan, semua orang diuji. Jangan tuan-tuan kata tuan-tuan tak diuji. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Kamu ingat kamu ini dicipta, orang kata kau tak ada ujian ke? Dah, ujian penuh. Ujian penuh. Setiap orang ada ujian. Tanya Ustaz lah ni, dia ada ujian. Macam-macam dia uji. Masa tak ada duit, cara tak ada duit. Sekarang bila dah famous, sibuk lah. Nak dapat dia payah teman.
Nak dapat saya, payah. Mak saya cakap, dulu masa tak famous senang nak jumpa. Masjid nak jemput, surau nak jemput, orang taman nak jemput senang. Tapi sekarang dah susah. Bukan saja susah, isteri, anak nak jumpa pun payah. Itulah ujian. Setiap orang akan diuji. Yang kaya akan diuji, yang miskin akan diuji, yang masyhur akan diuji. Diuji dengan semua ujian. Maka tuan-tuan, redha itu sangat penting untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, kata Ali bin Abi Thalib, kenapa mereka ini mendapat radhiyallahu anhum? Al-isti'dad lima ba'dal maut. Hebatnya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka membuat persediaan untuk mati. Apa persediaan mati? Banyak. Apa amalan kita? Apa amalan kita? Kita selalu kata, aku kalau derma tak ada apa, aku tak dapat apa-apa. Tak, tuan-tuan, itu untuk akhirat. Tuan-tuan datang masjid, tuan-tuan datang masjid ni bukannya untuk kita kat dunia ni saja. Akhirat, percayalah, tu Nabi sebut. Semayang seorang dapat 1 pahala, semayang berjemaah 27 pahala. Orang kata mana 27? Tak, 27 tu bukan sekarang dapat, dapat di akhirat. Tak percaya? Cuba mati tengok. Betul tak? Sungguh tuan-tuan, yang zahir kita akan nampak lah. Kalau awak infak dapat balik, tak salah, memang akan ada yang gitu. Yang bab-bab amalan ni macam tu adik datang, macam budak Yaman pula. Soban ya. Oh, sobat hebat. Orang kota rumahnya ni. Kata ni, adik dia datang. Dia duduk sini. Percaya tempat adik tu akan datang di akhirat depan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah. Nama apa? Ha? Hasan. Ya Allah, Hasan ni ya Allah. Aku jadi saksi ya Allah. Dia duduk atas aku ya Allah. Atas apa? Atas jadah. Atas permainan ni. Tu haji yang sandar kat dinding. Dinding akan datang di akhirat. Ya Allah, haji ni ya Allah, dia masa hidup ya Allah, sandar kat aku ya Allah. Setelah dia mati ya Allah, tak ada orang dah sandar kat aku ya Allah. Ya Allah, berikan dia masuk syurga ya Allah. Tuan-tuan, itu yang kita tahu. Tu makcik-makcik kakak-kakak kat belakang pakai telekung yang kakak datang tu. Ya Allah tuan-tuan, ni istiqdad lima ba'dal maut, persediaan untuk mati. Kakak, makcik datang, kakak datang, adik-adik datang. Ni kena datang minta izin suami. Betul tak? Suami tak izin,